Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mardiana dan rakan-rakan sekalian. Saya Nurjana binti Arsyad dan Ainun serta Husnul akan membincangkan soalan kedua kita pada hari ini, iaitu bincangkan kepentingan episod wa'ad ataupun wa'dad di dalam Sulalatus Salatin dan unsur-unsur lain yang telah memberi kesan terhadap kekuasaan pemimpin Melaka. Untuk pengenalan, Sulalatus Salatin ataupun turut kita kenali sebagai sejarah Melayu ini merupakan antara karya yang telah menceritakan tentang Kesultanan Melayu Melaka. Oleh itu, dikatakan terdapat satu episod yang berlaku, iaitu berkenaan wa'ad ataupun wa'dad yang telah memberikan impak yang positif ataupun impak yang berkesan terhadap kekuasaan pemerintah Melaka. Di samping itu, wujud juga unsur-unsur lain yang telah memberikan kesan yang positif terhadap kepimpinan Kesultanan Melayu Melaka. Oleh itu, perbincangan akan dilakukan mengenai bagaimana unsur-unsur tersebut telah memberikan pemerintah Melaka ini satu kuasa yang tak ada dekat pemerintah-pemerintah lain. Sebab kita tahulah Melaka pernah menjadi sebuah kerajaan yang masyhur. Oleh itu, sudah tentulah terdapat hubungan antara kerajaan ataupun hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang baik. Oleh itu, kita nak tahu macam mana unsur-unsur yang ada dalam Sulalatus Salatin itu telah memudahkan pemimpin ataupun sultan ini mengawal rakyatnya sendiri. Kita akan masuk kepada isi pertama kita, iaitu wa'ad ataupun wa'dad. Okey, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, wa'ad ataupun wa'dad ini boleh didefinisikan sebagai janji ataupun perjanjian yang berlaku di atas faktor kesepakatan di antara dua orang ataupun lebih, iaitu untuk melakukan perbuatan yang mereka inginilah. Okey, namun begitu dalam konsep Sulalatus Salatin, perjanjian tersebut telah dilakukan antara Seri Tribuana dengan Demang Lebar Daun. Okey, menurut perjanjian tersebut, kedua-dua pihak mestilah mentaati syarat-syarat yang mereka telah persetujui sebelum Seri Tribuana berkahwin dengan anak Demang Lebar Daun lah. Okey, so antara syarat-syarat yang termaktub dalam perjanjian mereka ialah terdapat dua pihak, iaitu Seri Tribuana yang mewakili pihak pemerintah dan Demang Lebar Daun yang mewakili pihak rakyat. Okey, untuk Seri Tribuana, sebagai pemerintah, seorang pemerintah tidak boleh menghalau rakyat dari istana. Yang kedua, tidak boleh menista ataupun mengaibkan dan memalukan rakyat. Okey, so yang ketiga, sekiranya rakyat tersebut didapati bersalah, rakyat tersebut boleh dihukum bunuh. Okey, untuk Demang Lebar Daun yang mewakili rakyat pula, Demang Lebar Daun ini tidak boleh menderhakai raja ataupun tidak boleh melanggar arahan raja walaupun raja tersebut telah bersikap zalim. Di samping itu, rakyat juga tidak boleh sesekali membunuh ataupun mencederakan raja. Okey, dikatakan bahawa sekiranya terdapat sesuatu pihak itu telah melanggar syarat-syarat berkenaan, sudah tentulah individu tersebut akan dikenakan hukuman ataupun balasan. Contohnya, sekiranya raja tersebut akan menerima balasan melalui hilang kuasa ataupun kerajaan, manakala rakyat pula akan menerima balasan buruk seperti kemusnahan tempat tinggal dan sebagainya. Okey, dengan itu, melalui wa'ad ataupun wa'dad yang dilakukan di antara Seri Tribuana dengan Demang Lebar Daun ini, ia bermaksud bahawa kedua-dua pihak tersebut terikat dengan janji mereka sendiri dan mereka dikehendaki untuk saling bekerjasama dalam kehidupan seharian. Okey, untuk pihak raja pula, pihak raja mestilah mentadbir kerajaan secara adil dan mengambil berat tentang rakyatnya. Di samping, rakyat pula mestilah mentaati raja tersebut walaupun raja tersebut bersikap zalim. Okey, di samping itu, melalui perjanjian Demang Lebar Daun dengan Seri Tribuana ini, ia telah menyebabkan kuasa yang ada pada pemerintah tersebut telah menjadi lebih kukuh. Sebabnya, ada syarat yang mengatakan bahawa rakyat perlu patuh terhadap raja
dan tidak boleh mencederakan, malahan tidak boleh sama sekali membunuh raja walaupun raja tersebut bersikap zalim. Okey, selain itu kita boleh juga dapat buktikanlah bahawa kekuasaan raja ini bertambah kukuh. Sebabnya ialah perjanjian tersebut masih relevan sehingga ke hari ini dan tidaklah hanya khusus untuk keluarga Demang Lebar Daun sahaja, namun begitu ia turutlah meliputi semua rakyat dan masih diamalkan sehingga hari ini. Contohnya macam untuk konsep zaman moden ni, terdapat undang-undang iaitu seperti Seksyen 4 di bawah Akta Hasutan 1948, manakala terdapat juga Seksyen 233 iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia. Hal ini boleh membuktikan bahawa raja-raja sentiasa dilindungi oleh undang-undang berkenaan. Okey. Di samping itu, menerusi episod wa'ad atau muwaddat tersebut, kita boleh menyaksikan pelbagai peristiwa, iaitu peristiwa kepatuhan dan pelanggaran wa'ad yang telah membawa kepada peristiwa baik dan buruk. Sebab seperti yang syarat yang telah mereka katakanlah, sekiranya kedua-dua pihak tersebut patuh terhadap syarat mereka, sudah tentu mereka dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera dan harmoni. Dan sebaliknya, sekiranya mereka melanggar syarat, pastilah ada hukuman yang setimpal. Okey. Untuk kepatuhan wa'dat atau wa'ad itu, kita boleh lihat ketika zaman kepimpinan Sultan Mansur Shah. Okey, Sultan Mansur Shah ini merupakan seorang pemimpin yang adil, iaitu apabila seseorang pemimpin ini memerintah secara adil, sudah tentulah negeri Melaka itu menjadi negeri yang maju. Di samping itu, wilayah taklukan Melaka ketika itu menjadi luas hingga ke Majapahit. Wujud juga hubungan diplomatik dengan China dan kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Namun begitu, antara contoh bagi pelanggaran wa'dat atau wa'dat, kita boleh lihatlah ketika zaman Sultan Mahmud Shah. Kita boleh lihatlah Sultan Mahmud Shah ini boleh dikatakan sebagai sultan yang zalim lah. Okey. Contohnya, baginda telah membunuh ramai orang, contohnya seperti Bendahara Tun Mutahir, Tun Ali Sandang dan juga anaknya sendiri iaitu Sultan Ahmad. So maksudnya, apabila sultan ini tidak menepati ataupun tidak taat kepada wa'dat ataupun wa'ad yang telah dilakukan ketika bersama Demang Lebar Daun itu, so maksudnya sultan tersebut telah menerima balasan sendiri, iaitu contohnya seperti Melaka menjadi lemah dan akhirnya menyebabkan Melaka tewas sendirilah oleh Portugis. Okey. So dekat sini kita boleh maksudkan bahawa peristiwa berikut juga menjadi antara buktilah bahawa sesiapa yang melanggar wa'ad atau wa'dat itu sudah tentulah balasan yang setimpal akan berlaku. Okey, so maksudnya kat sini, apabila wa'dat dan wa'ad itu berlaku di antara Seri Tribuana dengan Demang Lebar Daun, ia sebenarnya telah mengukuhkan kekuasaan raja. Okey, sebab raja tak boleh dihukum, tidak boleh disederakan, tidak boleh dibunuh, dan segala arahan yang raja titahkan, rakyat perlulah mentaatinya. Okey. Di samping itu, kepentingan episod wa'ad atau wa'dat ini yang seterusnya ialah kita boleh lihat seperti ia ni merupakan titik permulaan lah kepada unsur-unsur lain yang mengukuhkan kedudukan sultan, iaitu seperti lahirlah konsep daulat, derhaka dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Bashirah binti Muhammad Fazai, bernombor metrik AIL 190001. Selain kepentingan wa'dat yang dijelaskan oleh Nurul Jannah, terdapat juga unsur-unsur lain yang memberi kesan kepada pemerintahan Kesultanan Melaka, iaitu unsur daulat. Istilah daulat ini berasal daripada perkataan Arab, iaitu daulatan, yang bermaksud kuasa, kerajaan, empire, dinasti, pemerintahan, negara atau negeri. Konsep daulat dalam konteks budaya politik ialah perkara tersebut menjadi asas kepada pelaksanaan dan keberkesanan kuasa pemerintahan.
Daulat merupakan sesuatu sifat yang tidak boleh dilihat dan hanya ada pada seseorang raja sahaja. Raja itu dianggap suci dan kudus sehinggakan kedudukannya amat istimewa dalam kalangan anggota masyarakat yang lain. Konsep daulat ini juga sangat suci sehingga membolehkan sultan-sultan Melaka memperolehi ketaat setiaan yang mutlak daripada rakyat. Taat setia ini dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Hal ini kerana rakyat yang taat kepada rajanya akan melakukan apa-apa sahaja kepada rajanya. Hubungan yang baik antara raja dan rakyatnya membolehkan negerinya diperintah dengan aman dan makmur tanpa ada sebarang penentangan dan kekacauan. Kepercayaan berkenaan daulat ini diwarisi secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat secara membetul-tuli. Selain itu, seperti yang tertera dalam Sulalatus Salatin, seseorang raja itu umpama ganti Allah di muka bumi, iaitu dengan bahasa mudahnya ialah sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Perumpamaan ini digunakan setelah masuknya agama Islam di tanah Melayu. Oleh itu, rakyat yang berbakti kepada raja ini juga dikatakan berbakti kepada Tuhan. Oleh pengukuhan daulat ini dilakukan melalui beberapa elemen, iaitu elemen nasab, agama, lahiriah raja, tulah, pantalaran dan kemakmuran kerajaan. Melalui elemen lahiriah raja, tubuh seseorang raja itu dianggap mempunyai kesucian sakral sehingga disebut daulat duli tuanku, yang bermaksud mendaulatkan debu telapak kaki seseorang raja tersebut. Kesucian sakral ini dikaitkan sebelum kedatangan Islam di Melaka, iaitu berkaitan dengan agama Hindu. Istilah maha, iaitu teramat besar, digabungkan dengan mulia, lalu menjadikan panggilan raja sebagai ke bawah duli yang maha mulia tuanku. Daulat juga turut dikaitkan dengan kepribadian seseorang raja, dan sekiranya baginda mempunyai sokongan yang tinggi daripada rakyat, maka tinggilah daulat baginda. Konsep daulat ini juga boleh dilihat daripada kemakmuran kerajaan. Semakin tinggi daulat raja, semakin makmur kerajaan tersebut. Dan juga hasil tanaman dan perdagangan meningkat, dan juga kekayaan negeri yang ditadbir oleh raja berdaulat juga melimpah ruah. Daulat raja tersebut akan dianggap lemah sekiranya raja yang mentadbir kerajaan ialah seorang yang zalim, boros, tiada pegangan agama dan lemah dalam pentadbiran. Kedaulatan raja yang lemah tersebut menyebabkan segala kegiatan negeri menjadi lemah, hasil tanaman dan aktiviti perdagangan menurun, negeri miskin serta kekacauan dan peperangan yang serkali berlaku menyebabkan rakyat yang sebelum ini setia kepada rajanya akan lari meninggalkan negeri tersebut. Melalui elemen nasab juga boleh dikaitkan dengan peristiwa Bukit Seguntang dan juga kehebatan Iskandar Zulkarnain. Raja mempunyai kedudukan yang paling istimewa dan sesiapa yang menentang raja akan terkena taklum muah atau putulah yang dikenali sebagai hukuman. Perkara ini membuktikan bahawa unsur daulat ini penting kerana ia merupakan sesuatu yang membezakan darjat raja dan juga rakyatnya. Sesiapa yang menentang raja akan dianggap sebagai penderhaka. Derhaka ialah keingkaran, dan sesiapa yang ingkar kepada raja akan dianggap melanggar daulat. Istilah derhaka ini bermaksud mengkhianati janji dan sumpah atau ingkar kepada pihak berkuasa. Melalui konsep daulat inilah rakyat akan sentiasa patuh kepada raja dan takut menentang raja, walaupun pada masa Kesultanan Melayu Melaka tersebut wujud raja yang zalim. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Madana dan rakan-rakan semua. Okey.
Saya Husnul yang mana saya akan meneruskan pembentangan ini dengan poin yang seterusnya, iaitu derhaka. Okey. Seperti saya sudah maklum, derhaka ini merupakan satu istilah berasal daripada Sanskrit lah, yang bunyi dahaka, yang mana ia bermaksud mengkhianati janji dan sumpah ingkar kepada pemerintah, iaitu raja. Okey. Yang mana kita dapat lihat antara contoh-contoh perbuatan derhaka ini itu tentang mengambil penafian titah perintah raja, seperti membuat huru-hara, membunuh tanpa kebenaran dan memasukkan cok mohor di raja. Okey. Selain itu, terdapat juga dua kepercayaan turun-temurun bahawa tentang balasan yang dikenakan terhadap penderhaka, iaitu yang pertama, kutukan daripada Allah SWT. Manakala yang kedua, dia akan ditimpa daulat baginda ataupun ditimpa tulah. Okey. Seperti sudah maklum, masyarakat Melayu pada abad ke-18 sangat takut dengan satu istilah juga, iaitu ditimpa bisa kawi akibat menderhaka. Okey. Selain itu, pelakuan atau perbuatan menderhaka ini dikatakan sebagai satu yang paling hina lah, kerana ia mampu menjejaskan pentadbiran, merosakkan nilai baik dan menghuru-harakan kerajaan. Okey, dengan itu masyarakat Melayu ketika itu sentiasa berpegang kepada prinsip untuk mentaati raja dan tidak berani untuk menderhaka, sehingga kan terdapat juga satu istilah yang menyebut bahawa pantang Melayu menderhaka. Okey. Hal ini kita dapat lihat sekaligus dapat menguntungkan pihak pemerintah, kerana sudah tentu rakyat tidak akan menderhaka kepada raja. Okey. Masyarakat Melayu juga telah lama mempunyai ataupun mempercayai kepercayaan turun-temurun bahawa setiap penderhaka ini pasti akan ditimpa ataupun mendapat balasan. Okey. Oleh itu, kita dapat lihat hal ini telah memberi kesan yang mana jadi kekuasaan pemerintah Melaka sentiasa dalam keadaan yang terjamin dan kukuh lah, ataupun dalam keadaan yang selamat. Okey, kita pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu peralatan dan penggunaan alat-alat kebesaran diraja. Okey, yang mana kita dapat lihat ia seperti membezakan antara raja dan rakyat. Okey, yang mana ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat alat perhiasan rumah dan kenderaan yang mana ia hanya digunakan ataupun boleh digunakan oleh raja. Okey, contoh lain kita dapat lihat seperti pemakaian gelang kaki emas, kain kasar, payung kuning, rumah bertiang gantung, sarung bantal keemasan dan sebagainya. Okey. Di samping itu, hanya raja sahaja yang mempunyai peralatan nobat, iaitu bunyi-bunyian khas diraja yang digunakan pada masa-masa tertentu lah. Yang mana ia dapat dilihat ketika perkahwinan, kemagatan, pertabalan, lawatan kenaman asing, kelahiran putera raja dan sebagainya. Okey. Jadi, hal ini telah menunjukkan bahawa penggunaan peralatan dan penggunaan alat-alat kebesaran diraja ini hanya boleh digunakan oleh raja sahaja. Okey. Bagi rakyat yang melanggar peraturan dan perintah ini juga akan dianggap sebagai penderhaka lah. Jadi, dengan itu, ia menyedarkan lagi rakyat tentang kedudukan raja dan tanggungjawab rakyat dalam mentaati raja dan mematuhi arahan. Okey, kesannya seperti tadi kita dapat lihat, kedudukan pemerintah di Melaka sentiasa dalam keadaan yang selamat. Okey, jadi kita pergi kepada kesimpulannya. Okey, kesimpulannya kita dapat lihat jelaslah bahawa unsur-unsur seperti wa'ad, daulat, derhaka ini telah memberi kesan kepada pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, yang mana institusi Melaka juga telah berjaya menjadi satu kerajaan yang begitu gemilang pada ketika itu. Okey, hal ini didorong dengan apabila terdapatnya hubungan baik antara pemerintah dan rakyat, yang mana kita dapat lihat dalam satu catatan suatu Salatin, ia menyebutkan bahawa raja itu umpama pohon, manakala rakyat pula umpama akar.
atau lebih tepat kita dapat lihat bermaksud suatu negara ataupun kerajaan tidak mampu untuk dibangunkan tanpa sokongan daripada rakyatnya. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.